Okay, hi. Hai, good morning. Selamat pagi semua. Okey, untuk hari ini kita akan sambung kepada bab kita akan sambung kepada bab 2.2.3. Boleh nampak tak? Boleh nampak tak? Boleh. Boleh ya? Boleh. Okey. Okey. Sekejap cikgu tengok. Betul tak? Okey. Okey, so hari ni kita akan sambung kepada bab 2.2.2 di bawah reka bentuk teknologi. Hari ini kita akan sambung kepada 2.2 iaitu reka bentuk mechanical. So dalam reka bentuk mechanical hari ini kita akan belajar 2.2.2 iaitu menjelaskan bagaimana sistem mechanical berfungsi pada produk yang dipilih, dan kita akan menghasilkan lakaran 3D reka bentuk gadget menggunakan komponen sistem mechanical. Ingat lagi tak dalam video cikgu yang lepas kita ada 11 komponen. 11 komponen. Dalam 11 komponen mechanical tu, macam mana gabungan-gabungan itu boleh membentuk satu produk yang ada unsur-unsur mechanical. So ini adalah macam mana clue-clue hari ini cikgu nak ajar pasal apa. So awak nampak ada basikal dekat sini. Basikal ni dia boleh lipat. Dia GIF dia lambat sikit kali ni. Basikal boleh lipat. Kemudian basikal ni dia ada lampu LED kat dalam. Ni juga basikal yang ada lampu LED. Ini adalah basikal-basikal yang terbaru. And sekarang ni, untuk zaman sekarang ni ada satu basikal prototype, satu lagi basikal yang boleh terbang. Ini adalah contoh basikal yang boleh terbang. So tahu tak hari ni kita nak belajar sistem mechanical dekat mana? So hari ni kita akan belajar sistem mechanical dekat basikal. Okey, awak boleh rujuk pada buku teks muka surat 48. So tapi sebenarnya pada dekat situ apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan sistem mechanical? Sistem mechanical ni dia adalah gabungan beberapa komponen mechanical yang berfungsi dan digunakan untuk menyelesaikan sesuatu tugas. Maksudnya dekat sini dia gabungkan antara 11 komponen mechanical tu, dia gabungkan antara satu sama lain yang mana dia mampu menyelesaikan sesuatu tugasan. So dekat sini basikal, fungsi dia apa? Kita nak buat apa guna basikal? Kita nak mengayuh, memudahkan pergerakan kita. So dia tak adalah sepenat kita jalan kaki. Okay? So untuk hari ini kita akan belajar tentang komponen mechanical pada basikal. Kita akan belajar komponen mechanical pada basikal. So kita akan tengok satu persatu komponen mechanical dia. Kita akan nampak dekat sini ada bentuk basikal. Kita akan nampak basikal dekat sini. Kita akan nampak komponen mechanical pada handle. Ini handle tahu tak handle? Handle basikal. Handle basikal. Kemudian kita ada brake. Dekat brake pun ada komponen mechanical. Kemudian pedal, tahu tak pedal? Yang basikal mesti tahu kan pedal tu apa? Pedal ni kita nak gerakkan rantai ni, gear kita, pedal nak kayuh basikal. Kalau tak ada pedal macam mana nak kayuh? Tak bergerak basikal awak. Duduk je lah dekat tepi tu. Tolong. Siapa nak kayuhkan basikal saya? Tak ada kena ada pedal. Kemudian kena ada roda. Dekat roda ni ada satu komponen mechanical dia. Apakah dia? Nanti kita akan tengok dekat mana. Okay? So, cikgu nak tanya, bising ke? Bising ke dekat sini? Ya, cikgu. Bising sikit Okey, jap tak apa. Kejap cikgu pindah sebentar. Cikgu pindah ke tempat yang lain. Sabar jap. Okey. Okey. Okey tak? Okey sikit tak? Di sini lagi tak? Sikit-sikit. Boleh
Okey, kita akan sambung macam mana kita nak kayuh basikal. Okey. So dekat sini ada 4 sistem mechanical yang kita ada dalam basikal. Kita ada dekat handle, handle untuk pegang tu, kita ada brake, kita ada roda dan kita ada pedal. Dekat manakah komponen sistem mechanical ini ada? Okey, dekat handle kita akan tengok yang pertama dekat handle. Dalam bahasa Melayu kita panggil handle. Kalau awak tulis nanti dalam exam awak tulis handle, tak ada masalah, diterima juga handle Tapi better tulis handle. Okey. Handle ini fungsi dia apa? Kita ada handle ni untuk mengawal haluan basikal ke kiri, ke kanan, ke depan. So handle tu fungsi dia untuk kita gerakkan basikal lah. Kita kontrol basikal tu nak belok ke mana? Ke kiri, ke kanan, ke depan. So dekat situ awak dapat gerakkan handle dengan bebas. Kalau tak ada handle tu rasa macam susah nak bawa basikal. Betul tak? Rasa macam tak selamat. So ada handle. Dekat handle tu ada apa? Dekat handle tu ada galas berbola. Ada galas berbola ataupun ball bearing. Ball bearing tu macam mana? Okey, kita akan tengok video ni. Ball bearing tu macam mana? Okey. Awak nampak tak yang macam rantai ini? Rantai ni? Yes, yang ni. This is the ball bearing. Itu adalah galas berbola. Kita tak akan nampak dekat luar, kita tak nampak. Kita benda tu dekat dalam. Dalam basikal, dalam komponen dia kita nak pasang. Itu adalah galas berbola. Nampak? Dia bentuk bulat and then dalam dia ada bentuk berbola. So kalau dia letak dekat bahagian handle, dekat dalam, kemudian letak tu, tutup dia, tutup lagi dengan getah. Nampak? Dia tak nampak. Kita tak nampak benda tu. So itu adalah handle, bentuk handle tu. Okay. Kemudian barulah kita pasang bentuk dia, bentuk handle tu. Nampak? Galas berbola tu dia ada dekat dalam handle. So fungsi galas berbola apa? Ingat lagi tak fungsi galas berbola apa? Galas berbola fungsi dia adalah untuk apa? Menjadi pengantara bagi objek supaya berputar. So bila kita gerakkan handle, dia gerak ke kiri ke kanan kan? So dia tu akan kontrol macam mana handle awak tu nak bergerak. Ke kiri, ke depan, ke kanan, dia dekat tengah-tengah tu. Okay? Itu adalah handle. Kemudian yang kedua kita akan tengok brake. Setakat ni okey lagi tak? Nampak tak slide cikgu? Nampak. Okay? Boleh Nampak, okey. Boleh, okey, good. So kita akan pergi komponen yang kedua iaitu brake. Brake ni untuk apa? Setiap basikal kena ada brake. Kalau apa-apa yang berlaku, tiba-tiba ada kucing lalu kat depan, ayam ke, itik ke, angsa, kita brake. Brake ni untuk apa? Mempercepat atau memperlahan atau memberhentikan basikal yang sedang bergerak. So itu adalah fungsi brake. Kita bila brake kat tangan, ada satu komponen dekat bawah akan cengkam kita punya tayar untuk dia stopkan basikal kita. Okay? So apakah komponen mekanikal dekat situ? Yang digunakan adalah tuas. Tuas digunakan dekat mana? Pada pemegang pencengkam brake. Okey, tuas. Ingat tak tuas? Tuas ada 3 komponen yang penting. Kita ada beban, kita ada daya dan juga kita ada fulcrum. Kita ada kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, tuas ataupun tuel tu. Okey, tuas ni dekat mana? Tuas ini dekat pemegang dia. Nampak tak pemegang basikal ni? Dekat brake tu lah, dekat brake tu kan. Bila kita tekan brake, so dekat tayar ni ada satu komponen mekanikal ni yang akan berhenti atau memperlahankan basikal. So kalau nanti awak tengok keluar rumah nanti habis je PDPR cikgu, keluar rumah cek basikal. Betul tak ada? Mesti ada. Okay, mesti ada brake. Okay, itu adalah brake. Next kita akan pergi kepada pedal. Pedal ni apa? Pedal ni dia akan berpusing bila kita kayuh. Sebab apa? Dia akan menghasilkan tenaga penghantar kuasa untuk basikal tu bergerak. So bila basikal itu bergerak akan ada satu tenaga yang akan berpusing akan menyebabkan basikal awak itu bergerak ke depan. Ke awak kayuh basikal tu stay je. Tak kan? Basikal tu akan bergerak ke depan. So ini adalah peranan dekat mana? Peranan dekat rantai dan juga gear. Rantai dan juga gear ini dia memainkan peranan sebagai komponen penghantar kuasa. So dekat sini ada pedal. Bila pedal tu kita tekan, rantai dekat tepi ni akan bergerak dan dia akan menggerakkan gear lah.
So basikal awak akan berpusing, roda akan berpusing. So basikal akan bergerak. Itu adalah pedal. Pedal, okay. Next ialah roda. Roda. Okay, roda ini kena ada. Sebab apa? Kalau tak ada roda, basikal tak boleh gerak. Tak boleh gerak. So roda fungsi dia apa? Adalah untuk membolehkan basikal bergerak dengan lancar. Basikal bergerak dengan lancar. So dekat situ, dekat roda ni ada satu komponen dia iaitu galas berbola. Galas berbola ni macam yang tadi dekat handle tu kan. Dia dekat mana? Dia dekat dalam roda. Terletak pada roda yang mana dia akan membenarkan roda berputar dengan mudah. Ini adalah contoh dekat mana galas berbola tu ada. Galas berbola tu dia kecil. Dia susah kita nak nampak. So apa fungsi galas berbola tadi? Galas berbola fungsi dia adalah untuk apa? Untuk jadi pengantara kepada objek tu berputar. Dia yang bagi chance dekat basikal tu berputar. Kalau tak ada galas berbola, basikal kita dia berputar mungkin ketat ataupun mungkin longgar. So kena ada galas berbola. So ini adalah galas berbola. Galas berbola, ada berbola tu kat mana? Yang dalam ni yang macam tadi tu kan. Ini adalah contoh galas berbola dekat roda. Dekat roda. Okay. Awak tahu tak kenapa dekat roda kita ada bentuk wire macam ni? Sebab dia nak stablekan setiap kedudukan tayar tersebut. Okay. So kita dah tahu ada empat jenis komponen yang penting lah dekat dalam basikal. Kita ada handle, dekat brake, dekat pedal, dekat roda. Setiap satu ini ada komponen mechanical yang tersendiri. Okay. Next kita akan masuk kepada latihan. Okay, latihan ni nanti awak akan kena buat. So dekat sini awak tengok latihan cikgu, nyatakan komponen mechanical kepada suatu produk serta fungsi. So dekat sini ada basikal kan, ni ada gambar basikal. Bahagian basikal ada brake, handle, roda, pedal. Nyatakan komponen mechanical yang ada. Dekat brake tadi ada komponen mechanical apa? Cikgu nak Fatimah jawab. Tuas. Fatimah, cuba bagi tahu cikgu dekat dekat brake ada tuas. Okey. So apa fungsi tuas? Nanti refer balik kepada video cikgu yang sebelum ni. Fungsi tuas tu apa? Tuas tu untuk apa? Okey, nanti bagi tahu. Ataupun fungsi komponen tu dekat brake. Contohnya fungsi komponen dia adalah, sekejap cikgu cek. Contoh dia fungsi komponen tu seperti mana? Okey, sekejap ya. Contoh fungsi dia adalah untuk memperlahan dan memberhentikan basikal. Okey. Handle komponen mechanical yang ada adalah cikgu nak TUG. Apa dia TUG? Komponen mechanical yang ada pada handle. Dia bulat, dalam dia tu ada bol-bol. Apakah komponen mechanical dia? TUG. Okey, TUG tak dengar kot. Vinodini? Vinodini? Dekat handle ada komponen mechanical apa? Pedal cikgu. Apa dia? Pedal. Dekat handle, komponen mechanical dia apa? Galas? Galas? Boleh? Bala kering cikgu. Silap. Galas berbola. Galas berbola. Galas berbola. Okey. Fungsi dia apa galas berbola ni? Ya, galas berbola. So fungsi galas galas berbola. Okey.
Galas berbola, fungsi dia adalah untuk menggerakkan handle dengan bebas. So ada galas berbola tu lah akan gerakkan ke kiri, ke depan, ke kanan basikal tersebut. Kalau dekat pedal, contoh kat pedal ni, pedal tu dekat mana? Dekat bawah ni kan, ada dua komponen mechanical yang penting. Apakah dia? Cikgu nak Atikah. Bagi cikgu tahu satu komponen dekat pedal. Rantai dan gear. Apa dia? Rantai dan gear. Ya betul, rantai dan gear. So rantai tu untuk apa, gear tu untuk apa, nanti awak bagi tahu ya dekat sebelah tu. Rantai tu untuk apa? Penggerak kepada, pengantara kepada dua gear. Okay. So itu adalah soalan yang pertama. Kemudian kita akan tengok yang kedua, kipas. Dekat kipas ni ada komponen mechanical dia. Siapa boleh teka dekat pemegang kipas ni, apakah komponen mechanical dia? Dia punya clue dia adalah sebagai penghubung. Siapa boleh jawab? Gelongso. Apa dia? Gelongso. Bukan gelongso. Okey, dia adalah pautan. Pautan tu macam mana? Pautan tu dia yang akan hubungkan kipas dengan apa? Ini kipas ini pemegang kipas tu kan. Ini adalah shielding. So dia paut kepada shielding dan juga kipas tersebut. Dia adalah komponen mechanical dia adalah pautan. Okey, pautan. So fungsi dia apa? Fungsi dia adalah untuk membenarkan, untuk menghubung kipas dengan shielding. So badan kipas ni agak-agak dia jenis apa? Dia ni bagi kipas tu berputar. Clue dia bagi kipas tu berputar. Apakah komponen mechanical dia? Agak-agak apa? Dekat basikal tadi ada. Dia bulat, dalam dia tu ada bol-bol. Galas berbola. Siapa? Ya betul, galas berbola. Bagus, galas berbola. Betul. Okey, nanti bagi tahu dekat sini galas berbola untuk apa? Dia nak bagi kipas ni buat apa? Okey, dekat sini fungsi komponen dia. Bukan komponen tau, ni silap. Nanti tukar komponen. Cikgu typo pula kat sini. Okey, kemudian monopod. Okey, siapa pernah tengok monopod? Monopod kita ada pemegang kan? Pemegang dan juga batang monopod. Pemegang tu yang kita cengkam dia. Apakah pautan komponen mekanikal dia? Apa dia? Tuil atau tuas? Tuil atau tuas? Bukan tuil atau tuas. Gelongso. Apa dia? Apa dia? Gelongso. Bukan gelongso. Gelongso tu lagi satu. Dia pegang. Dia betul. Pautan. Bagus. Pautan. Dia paut handphone kita ni daripada jatuh. So dekat situ kita ada batang monopod. Kita boleh panjang, kita boleh pendek. Apakah komponen mekanikal dia? Gelongso. Ya betul, gelongso. Pandai, bagus. Dia boleh panjang, boleh pendekkan batang monopod. Okey, sekarang kita ada satu soalan yang susah ni. Engsel. Tahu tak engsel? Kita jumpa dekat pintu kan? Apakah komponen mekanikal dia? Cikgu, engsel pautan cikgu. Siapa tak? Betul, bagus. Pandai. Pautan. Dia nak buat apa? Dia paut pintu dengan dinding. Wah, siapa tolong awak tu? Bagus. Pautan. Okey. Okey. So, kita pergi kepada next topik. Kita akan menghasilkan lakaran 3D. So, hari ni kita akan hasilkan lakaran. Awak kena melukis. So, apakah hasil lakaran 3D ni? Lakaran ini perlu ada sebab bila kita nak buat sesuatu produk, kita kena ada beberapa lakaran awal. Sebelum kita buat projek, kita kena ada beberapa lakaran awal. Sebab apa? Idea kita ni akan berkembang. Macam tadi, kita buat pasang basikal kan? Ini adalah lampu basikal. Dia ni lampu, idea pertama dia adalah lampu, idea kedua dia ni dia
ambil daripada torchlight and then dia combine. Dia combine lampu basikal dengan torchlight untuk jadi lampu dekat basikal. So nampak dekat situ dia ada gabungan idea, ada inovasi, idea. So dekat sini idea ni berkembang, idea dia berkembang. So bila kita lukis, ingat kita kena ada elemen dengan prinsip. Sebab apa? Kita nak memenuhi kehendak pengguna. Awak beli barang, mestilah memenuhi kehendak awak. Ke awak beli barang, awak macam beli je lah, kesian lah. Tak boleh lah. Itu satu lah, tak apalah menolong orang. Satu lagi adalah kita kena memenuhi kehendak kita. Kita beli barang, kita suka dengan barang yang kita nak dan dia ada fungsi. Okay. So dekat situ ada ciri-ciri lakaran reka bentuk iaitu yang mana bila kita melakar, kita kena nyatakan penggunaan setiap komponen. Nampak tak dekat sini dia ada pemegang lampu. So nampak dekat situ dia menggunakan pautan. Kemudian ada pengunci pemegang lampu, dia menggunakan komponen tuas. So dekat situ nampak penggunaan komponen tu dekat mana. Dan juga kena labelkan maklumat. Bila kita lukis, jangan lukis je. Kita kena label, kita kena nyatakan bahan apa kita guna, fungsi dia macam mana, saiz dia berapa, warna dia apa. So dekat situ cikgu tengok awak lukis, cikgu macam oh okay, wow, best, bagus. So nampaklah lakaran awak tu lakaran 3D yang berkualiti. Okay. So macam mana kita nak buat lakaran? So hari ni kita akan buat latihan. Ini adalah latihan awak yang mana awak kena lakarkan lakaran 3D reka bentuk gadget menggunakan komponen sistem mekanikal yang dipilih. Yang mana lakaran mestilah ada label. Ada jenis pembinaan, fungsi, saiz, warna yang digunakan. So kita akan tengok contoh. Kita akan tengok contoh video. Sekejap. Cikgu akan tunjuk satu contoh video. Mana cikgu tunjuk. Okey. Nampak tak? Nampak tak video tu? Tak. Nampak tak? Sudah nampak? Ada gambar perempuan 2 orang. Okey. Nampak. Okey, nampak Okey, awak tengok dia ni dia buat projek mekanikal dia jongkang-jongkit. So nanti awak kena lakarkan dulu sebelum awak buat sebab nanti awak kena buat lah. Ini adalah contoh lakaran projek dia. Lakaran awal dia lah. Nampak benda yang dia lukis adalah sama dengan benda yang dia buat. Dia kat sini dia menggunakan komponen mekanikal yang mana? Dia ada beban, ada fulcrum, ada daya. Siapa boleh jawab? Dia menggunakan komponen mekanikal apa? Tuas. Ya betul, tuas, tuil ataupun tuas. So dekat sini dia menggunakan bahan kita bila kita buat projek, kita guna bahan yang sedia ada. Jangan beli benda yang baru. Kita guna bahan kita semula je Nampak? Ini adalah contoh awak kena lakarkanlah lakaran 3D projek menggunakan mechanical punya komponen. So kita akan tengok dia buat komponen mekanikal yang digunakan adalah tuil ataupun tuas. So dekat sini kita tengok macam mana projek dia tu berlaku. Dia kata dekat situ ini adalah projek jongkang-jongkit. Dia menggunakan, nampak dia guna kotak pemadam dengan penutup sahaja. Penutup botol air. So dekat situ bila macam mana dia berlaku, jongkang-jongkit tu berlaku. So kita dengar. Ni beban, ni fulcrum, ni daya. So macam mana dia berlaku, tengok Okey, nampak dekat situ dia menggunakan sistem mechanical tuil ataupun tuas. Untuk contoh yang lain, kita boleh tengok sekejap. Itu adalah contoh yang pertama. Untuk contoh yang lain, awak boleh tengok seperti dia buat yang ni, cikgu suka yang ni, dia buat tiang bendera. Dia buat tiang bendera, awak tengok tiang bendera ni dia menggunakan sistem komponen apa? Nampak? Dia menggunakan tiang bendera. Dia menggunakan sistem mekanikal apa yang boleh tarik tu? Siapa boleh jawab? Dia menggunakan sistem mekanikal apa? Ni contoh produk dia tadi. Dia menggunakan sistem mekanikal apa? Takal.
Ya, betul. Takal. Dekat sini ada gandar. Okey. Nampak dekat sini dia dah buat lakaran dulu. Sebelum buat projek dia buat lakaran. Nampak dia ada tapak, ada pemberat, ada tiang. Tiang ni daripada pesel kayu je dengan tali, dengan klip kertas. Okey, nampak dekat situ. Ini adalah contoh projek dia. Dia menggunakan pensel je. Nampak tu pensel, dia letak gam dekat penutup. Dia menggunakan bahan yang sedia ada. Nak nampak ekstra, dia letaklah batu-bata ni. So, macam mana fungsi takal ni berlaku, dia nak terangkan. Okay. Nampak? Nampak? Macam tu. Dan kemudian dia sangkut dekat tepi. Untuk menggunakan paper clip. Nampak tak ada paper clip kat tepi tu? See? Dah jadi. Itu adalah contoh menggunakan takal. Kita boleh tengok juga contoh yang lain seperti ini dia membuat mana tadi? Cikgu tengok. Yang ni pun dia menggunakan takal tapi dia buat lift. Dia buat menggunakan lift. Dia ekstra sikit lah. Nampak dia buat lift, bangunan lift. Dia nak tunjuk proses lift naik ke tingkat 1, 2, 3 tu menggunakan takal macam mana. So ini adalah fungsi dia, nampak. Kita dengar penjelasan dia. So ini adalah contoh demo dia, nampak. Ini adalah takal. Dia pusingkan dekat sini untuk tarik tali menggunakan takal dekat atas ni. Okay, nampak dia letak beban dalam tu, dia letak batu. So dia nak menunjukkan walaupun berat, takal tu mampu angkat beban, so beban jadi lebih ringan. So berapa ramai orang naik lift tu pun tak kisah sebab ada takal. Okay. So awak boleh, nanti cikgu akan bagi link video, link untuk kepada YouTube ni. So awak lihat projek-projek, antara projek-projek mekanikal yang telah digunakan. So untuk sekarang ada soalan? Ada apa-apa soalan nak tanya cikgu? Tak ada. Tak ada. Okey. So hari ni kita dah belajar kepada dua jenis subtopik. Kita dah belajar iaitu macam mana kita nak jelaskan sistem mekanikal pada produk dan juga hasilkan lakaran. So nanti cikgu akan bagi latihan, awak kena buat dan awak kena lakar lah. Cikgu nak tengok setiap orang produk dia macam mana. Ada orang dia buat produk tuil atau tuas, dia buat penyapu. Penyapu menggunakan skop, menggunakan botol air, bergantung kepada kreativiti awak. Okay, so kalau tak ada masalah, kita jumpa lagi pada Google Meet akan datang. Terima kasih. Cikgu. Okay, bye.